Di antara dua hutang ni, hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia, hak mana yang patut didahulukan untuk membayarnya? Maka jawabnya, hutang dengan Allah itu didahulukan pembayarannya daripada hutang dengan manusia. Hutang manusia ni ada dua. Yang pertama, hutang sesama makhluk. Yang kedua, hutang dengan Allah Ta'ala, iaitu kewajipan-kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada hambanya tidak ditunaikan, ditangguhkan sehingga terluput masa untuk menunaikan kewajipan tersebut. Maka itulah dinamakan hutang. Di antara dua hutang ni, hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia, hak mana yang patut didahulukan untuk membayarnya? Maka jawabnya, hutang dengan Allah itu didahulukan pembayarannya daripada hutang dengan manusia. Apakah hutang manusia dengan Allah Ta'ala ni? Yang pertama saya sebut, solat ataupun semayang. Ramai dari kalangan hamba-hamba Allah ni yang mengabaikan perintah solat. Kadang-kadang semenjak balik tak pernah solat, sampai satu peringkat baru dia sedar. Maka solat-solat fardu itu dikira sebagai hutang. Bila dikira sebagai hutang, wajiblah kepada hamba Allah yang mukallaf ni membayar hutang tersebut. Bagaimana membayar hutang tersebut? Iaitu dengan cara mengqada semua solat-solat yang telah ditinggalkan itu. Dan yang keduanya, hutang zakat. Dan setengah tu tak tahu kata harta itu wajib dibayar zakat kerana keilmuannya yang cetek. Kadang-kadang tu dia ghalit, dia sengaja melengahkan sampai satu peringkat baru dia teringat kata, saya tak bayar zakat dulu ni. Maka bila zakat tu telah terlupis, contohnya zakat tu di antara syaratnya haul, lebih berapa haul dah, maka nak buat macam mana? Maka haul-haul yang terlepas itu tanpa ditunaikan zakat, maka zakat-zakat itu dikira sebagai hutang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara nak membayar hutang tu kira balik ya. Dari tahun semasa, tahun ni berapa zakat tak bayar, tahun berikutnya berapa, tahun berikut yang satu lagi berapa. Maka dijelaskan semua, barulah orang tu melangsaikan hutang dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks zakat. Yang ketiga, puasa. Sama lah. Ada hamba Allah yang jenis tak heran pada Allah Ta'ala, sampai tu peringkat baru dia sedar, selama ni dia tak puasa dan seumpamanya. Selagi hayat di kandung badan, maka dia wajib mengqada puasanya. Dan yang satu lagi iaitu haji. Ibadat haji ni dalam keadaan dia sihat, dia berkemampuan, dia sengaja melengah-lengahkan menaikkan ibadat haji sehingga akhirnya dia dijemput menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati. Maka haji itu adalah hutang yang wajib dilangsaikan oleh ahli keluarganya dengan menggunakan harta peninggalan si mati itu. Kena bayar hutang. Tu yang orang ambil buat upah haji, badal haji dan seumpamanya. Begitu juga saya gostan balik tadi pun serupa lah. Zakat dan puasa yang ditinggalkan oleh si fulan, belum sempat dia menjelaskan hutang, tiba-tiba dia mati. Maka dalam konteks puasa, waris dia ada dua cara untuk menebus hutang tersebut. Yang pertama, waris boleh mengqadakan puasa-puasa yang ditinggalkan oleh si mati. Bila waris qada puasa tu, bermakna mereka menjelaskan hutang si mati berkaitan dengan puasa. Atau waris tak larat nak qada, sebagai gantinya waris kena kira membayar fidyah berdasarkan hari-hari yang ditinggalkan puasa. Samalah dengan zakat. Kalau dia dah mati kawan tu, zakat belum ditunaikan, ambil harta peninggalannya, langsaikan zakat yang belum dilunaskan. Itulah nak cerita tentang kewajipan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhutang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib dijelaskan hutang sama ada dia masih hidup atau dia telah mati. Kalau dia hidup, dia langsaikan sendiri. Maka kalau dia dah mati, waris dia ambil harta dia tu, menjelaskan hutang-hutang dia semasa hidup tu. Jangan buat sekali, ambil harta tu, bayar hutang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Wallahu a'lam.